Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini tuan-tuan telah menyambut seruan Rasulullah. Kullun nasi yaghdu wa ba'i'un nafsahu wa muhbiquha aw mubiquha. Setiap manusia di waktu pagi ini mereka sanggup menjualkan diri mereka, sama ada mereka nak membinasakan diri mereka sendiri ataupun mereka dapat memerdekakannya. Terserah masing-masing, ya. Dan tuan-tuan semua pada pagi ini adalah menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Tadi seruan Rasulullah, ya, kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa muhbiquha mubiquha. Tuan-tuan telah menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati. Kamu tahanlah diri kamu, ya, di waktu pagi seperti ini, sanggup bersama-sama orang yang berdoa mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah tuan-tuan pada pagi ini lepas sembahyang subuh berzikir berdoa, sanggup melapangkan masa duduk dalam majlis ilmu atau majlis Al-Quran yang diamalkan atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza shallaitum subha, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa jalasa fi khalqatil ilmi, kemudian dia duduk di halaqah ilmi, wa sami'a kalam Allah, dan mendengar dalam duduk halaqah ilmu kalam Allah. A'tallahu sittata asya', 6 keistimewaan Allah akan kurniakan kepada mereka-mereka yang sabar tadi, sanggup duduk mendengar kalam Allah apabila disampaikan. Apakah 6 keistimewaan yang ditawarkan oleh Rasulullah? Yang pertama, a'tallahu rizqa minal halal, sumber rezekinya daripada hasil yang halal. Tak mau, ya, untuk mendapatkan sumber yang tidak halal, ya, duduk dalam majlis ilmu kuliah subuh seperti itu yang pertama. Yang keduanya, wa yujtanabu min azabil qabr. Tuan-tuan dan puan-puan, besok kalau takdirkan nak sampai ajal mautnya, dimandi, dikafan, disembayangkan, disemandikan dalam kubur, dijamin oleh Rasulullah dijauhkan daripada sebarang siksaan di alam kubur. Allah, ya. Wa yu'ta kitabahu bi yaminihi, dan menerima catatan amal dengan tangan kanan. Wa yamuru ala sirati kal barqil hatiq, dan lalu di jambatan sirat, orang lalu sampai ke surga 3000 tahun, tapi tuan-tuan boleh lalu di jambatan sirat seperti kilat yang menyambar hanya beberapa saat saja. Wa yuhsyaru ma'an nabiyyin, dan dikumpulkan bersama-sama para nabi. Wa yubna baitan fil jannah, dan dibina satu mahligai istana di dalam surga yang bergemerlapan. Alhamdulillah. Semangat beginilah yang ayo sama-sama. Bila kalau zaman Rasulullah memberi semangat begitu, alhamdulillah. Ya. Kita di zaman cabaran, bukan mudah nak menegakkan kebenaran seperti ini, ya.
Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus memimpin kepada kita. Ya. Kalau kita nak kenal pasti kita dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dibaca oleh Ustaz Imam dalam sembahyang tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau kita nak kenal pasti kita dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang gelap jadi terang. Umpamanya tuan-tuan tadi melangkah kaki daripada rumah nak datang ke masjid sembahyang subuh berjamaah. Terbayang tak ayat yang ke-33 surah Zumar ni, walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Macam tak terbayang ya. Saya baca yang saja ya. Itu namanya gelap tadi. Hati kita gelap ayat ini. Ya. Tapi apabila saya baca saja, alhamdulillah, orang yang dah banyak ilmunya, dah banyak pengalamannya. Apabila saya baca tadi, walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi, tak banyak soal ya. Yang kita nak sama-sama bincang pada pagi ini, ayat ini tentang wasaddaqa bihi. Ini bukan mudah ya. Wasaddaqa bihi itu, mengapa perkataan sadaqa fi'il madi itu ya, ain fi'ilnya ada sabdu. Apa sebab? Ambil wasadaqa tak boleh. Ya. Tapi kita bincang. Ya. Tapi Allah sebut di sini, kalau kita tak bincang macam kadang-kadang kita tak perasan ya. Walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bi. Bukan wa sadaqa. Ya, ada sabdu di situ. Jadi para ulama-ulama mufassirin sepakat kata memberi penjelasan apabila kalimah fi'il madi itu 3 huruf dan ain fi'ilnya tengah-tengahnya itu namanya ain fi'il ada sabdu, itu wabinahu lil mubalaghah. Artinya menunjukkan perkataan wasaddaqa ini kena bersungguh-sungguh kita membenarkan. Bukan hanya dengar sambil lewa saja, tidak. Itu namanya lil mubalaghah. Bersungguh-sungguh. Kalau benar, benarkan sungguh-sungguh. Maknanya benar yang sungguh-sungguh, dengar betul-betul, yakin, ya. Dan jangan banyak soal, jangan banyak hilaf, jangan banyak alasan, terus saja buat. Itu namanya wasaddaqa. Kalau aku masih muda kok, besok saja aku kalau dah tua, itu belum wasaddaqa, baru wasaddaqa. Apa pandangan anda? Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita suka bincang macam ini, barulah nampak nanti nur Al-Quran. Al-Quran bukan hanya setakat kita boleh baca, boleh dengar, tapi Allah persoalkan, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa Al-Quran itu tidak dikaji, tidak diteliti, tidak diamat-amati, tidak dibincang, tidak dirujuk kepada pandangan para ulama-ulama mufassirin? Takkan aku boleh baca dengar sudahlah. Inilah yang menyebabkan nur Al-Quran tidak dipancangkan dalam hati kita. Kita cuma dengar saja, tapi kita tidak menuju ke arah apa yang dimaksudkan oleh Allah itu. Ayo sama-sama, tuan-tuan yang dah banyak pengalaman kita, kongsi sama boleh ya. Contohnya lah, Allah beritahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memang kita sebagai umat Nabi Muhammad, apa yang dilakukan itulah yang kita ikut. Itu modul kita kan. Ya. Tapi cuba cek sembahyang kita dah 70 tahun. Bila nak kita ikut Rasulullah? Dari segi pakaian kita, dari segi jamaah kita, dari segi perbuatan kita, dan seterusnya lah. Kalau nak saya kaji, tuan-tuan semua, coba fikirlah, cuba cek.
hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Sekarang hisab dulu. Sebelum kamu dihisab. Kalau besok dah dihisab di hari kiamat, ditanyakan, dah tak guna walaupun menyesal. Walaupun kita ingat sudah tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ada tak baca dalam surah Fajar ya? Kalau ada ruang tolong baca surah Fajar ya. Sebelum akhir nanti jangan. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insan. Dah berada di hari akhirat tadi, di hari kiamat sudah berada di hadapan api neraka, barulah yauma idzi yatadhakkarul insan, baru manusia sedar. Mengapa aku nak dimasukkan ke neraka ini? Adakah aku dulu ke dunia tak ikut Rasulullah? Kalau aku ikut Rasulullah, kan kata Rasulullah, man ahya bi sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dicinta kepada aku. Siapa cinta kepada aku masuk surga. Orang itu bersama aku, di belakang aku terus masuk surga. Tapi dah 70 tahun sembahyang, tapi tak fikir apa sunnah Rasulullah dalam apa yang kita nak fikir. Dari segi pakaian, dari segi tambahan jamaahnya, dari segi wirid zikirnya, ya, dan seterusnya lah. Pasal kata-kata ini umum kan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Uswatun itu kalimat isim ada tanwin, tak ada alif lam. Mengapa tak ada alif lam? Tak, tulisannya gitu kan. Sebab tu anak-anak tuan-tuan yang lalu ngapalkan Al-Quran, hafiz Al-Quran ini. Selalu saya pantau pagi-pagi ni. Kau ngapal Al-Quran, kau dah hafal sampai dah 15 juzuk, 23 juzuk. Tapi mengapa kau tak kaji Al-Quran? Ya. Ayo sama-sama kita bincang. Sebab itu nak membentuk anak-anak hafiz yang hafiz Al-Quran untuk berakhlak dia bukan mudah. Allah. Ya. Ayo sama-sama bincang. Sama-sama ulang Quran. Kita syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagaimana kita nak menjadikan Al-Quran itu sebagai asas utama kita nak berakhlak. Allah Akbar. Ya. Jadi contoh tadilah uswatun. Kalimah isim ada tanwin tanpa alif lam. Bermakna isim itu isim nakirah bukan ma'rifat. Kalau isim nakirah, para ulama memberitahu wan nakiratu kullu ismin syai'in la yukhtassu bihi duna akhar. Kalau bukan uswatun isim nakirah tidak ditentukan. Artinya kita kena kalau uswatun hasanah, ikutan yang baik, bukan hanya boleh sembahyang saja. Ya, merangkumi kepada tuntutan sembahyang, rahsia sembahyang, hikmah sembahyang. Aku sembahyang membentuk akhlak atau tidak? Kadang-kadang dah 70 tahun sembahyang, ada sembahyang dah. Asal aku dah menunaikan kewajipan sudah. Ya. Kalau Rasulullah beritahu yang paling ramai besok masuk surga orang yang bertakwa dan orang yang berakhlak. Ya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi aksaru dukhulan ila jannah. Besok di hari kiamat orang-orang beriman lah, Islam lah, orang kafir juga cerita. Manakah ramai-ramai orang Islam yang paling ramai masuk surga dan mudah masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Taqwallah wa husnul khuluq. Takut kepada Allah dan akhlaknya baik. Kita sembahyang jamaah kalau kita dengan imam kita tak ada akhlak, kadang-kadang imam belum berdiri kita dah berdiri dulu. Kan bermakna tak ada akhlak. Contohnya macam tadi soalan sembahyang, imam baru nak rokok dulu, itu dengan you know this. Ya. Imam baru nak rukuk, kau dah rukuk. Kan dilatih oleh Rasulullah para sahabatnya, wala yahwal
ma'mumu ila sujud hatta yada'al jubhatu ila masjid. Ini pengajaran Rasulullah ajar akhlak kepada para sahabat. Bagaimana kamu berjamaah? Bagaimana kamu adab sebagai makmum? Umpamanya kalau imam nak sujud Allah Akbar. Apabila imam baru Allah, kau jangan sujud dulu, jangan bergerak. Cantik tak? Jangan gerak. Wala yahwal ma'mum li sujud. Makmum kalau nak sujud, jangan bergerak makmum. Apabila imam baru Allah. Bila masa makmum boleh bergerak, hatta yada'al jubhatahu ila masjid. Apabila imam sudah pasti Allah, dah letak dahi kita sujud, baru kita bergerak. Ini adab. Ini baru cerita sujud. Habis cerita wirid, imam baru wirid, baru asal yang sana pun dah langsing. Saya bukan tuan-tuan dah. Adab ni mana? Aku dah sembahyang jamaah 70 tahun, 50 tahun. Ya. Usalli farda subhi ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyang farda subhi ikut imam. Imam ikut pakaian sunnah Rasulullah. Kita tak ikut Rasulullah. Katanya aku ikut imam. Mana ada ni? Jangan marah tuan-tuan ya. Apa yang kita tak ikut imam? Imam pakai serban, aku tak pakai serban. Tidak. Kata imaman. Aku ikut makmuman, aku ikut makmum. Tapi mengapa kita cakap aku ikut imam, tapi tak ikut imam? Aku ikut imam, tapi cakap aku imam berpuluh-puluh kali aku ikut imam. Tapi masih pakai baju t-shirt lagi, pakai suajim lagi. Itulah kita nak menghadap kepada Allah. Di mana letaknya ada? Turun ayat dalam surah Araf. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Engkau nak pergi masjid, engkau jaga betul pakaian kamu. Kamu nak hadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah kau nak menghadap kepada sama, kau nak menghadap dengan menteri besar. Baju batik baju kan kurang sopan sikit ya, boleh? Marah, jangan marah. Tolong jangan marah, kita bincang. Ia namanya wasaddaqah. Mengapa kita tak betul-betul membenarkan apa yang dikandaki oleh Allah, apa yang diberitahu oleh Allah, wallazi jaa bisidqi, apa yang diberitahu oleh Rasulullah benar datang daripada Allah. Tapi mengapa kita masih tak yakin lagi? Buktinya kita tak yakin, kita tak nak terus buat. Kalau kita wasaddaqah, jadi saya tanya yang diantaranya kan bina di mubalaghah. Tak banyak soal, tak banyak khilaf, tak banyak alasan. Ayo samina wa ata'na. Boleh. Kalau satu sunnah kepada 100 orang mati saya tak sayang gagak. Wal al-mutamasiku bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajrum mi'ati syahidin. Satu sunnah yang kita ikut di zaman ramai orang tak mikirkan, tapi orang tu boleh beramal. Satu punya sunnah seperti 100 orang mati syahid. Allah, tak nampak. Baru balik tadi. Wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bi. Betul tak kita wa saddaqa bi? Tak banyak alasan, tak banyak ilah, tak banyak apa lagi? Banyak soal. Karena tu banyak soal saja. Masya-Allah. Ayo sama-sama kita jangan salahkan sahabat saya. Bukan nak menampakkan kesalahan, tidak. Kita bincang, kita melihat. Tak malu ke? Kita dah sembahyang 70 tahun. Ditakut-takut besok. Sekali cek sembahyang kamu, rupanya sembahyang kamu kosong. Tak pun itu ya. Ataupun tak kosong pun. Wa amman khafat mawazinu. Ditimbang amal sembahyang kamu, amalmu rupanya ringan. Habis satu sunnah 100. 2 sunnah 200. Itu yang menyebabkan tanda ringan ini dah. Jadi kalau kita suka bincang, kita mau cakap, ayo mintalah kepada Allah. Allah manawir qulubana binuril Quran. Sinarilah hati kami dengan nur Al-Quran. Apabila nur Al-Quran dipancarkan hati tuan-tuan, jadi waladhi jaa bisidqi wa saddaqa bi,
yang dibawa oleh Rasulullah semua benar. Yang diterangkan oleh Allah semuanya adalah benar. Mengapa kita masih kalau nak ya buat, tak nak ya sudah. Contohnya lah tengok ni. Allah turunkan ayat. Wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar, demi beberapa malam yang 10. Kalau baca dalam tafsir Bima Rahman ini diterangkan itu daksanya, yaitu termasuk 1, 2 sampai 10 Zulhijjah. Itulah ayat disumpah oleh Allah Ta'ala di antaranya. Walaupun penjelasannya nanti banyak, tapi di antara itu yang 1 Zulhijjah, 2 sampai 10. Inilah yang dimaksudkan di antara wal fajri wa layalin ashr, demi waktu pagi, demi beberapa malam yang sebelum. Mengapa Allah sumpah dengan 10 Zulhijjah? Apabila turun ayat ini, Rasulullah beritahu kepada para sahabat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin ahabba ila Allah an yu'bada fiha min ushri Dzulhijjah." Jelas ya. Al-Quran semua walayalnya, tapi Rasulullah jelaskan ya. Ma min ayamin ahabba ila Allah an yu'bada fiha min ushri Dzulhijjah. Tidak ada beberapa hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita meningkatkan amal ibadah kita apabila menjelang 10 yang awal bulan Dzulhijjah. Bermakna Rasulullah ajak kepada para sahabat untuk menghayati bulan Dzulhijjah daripada 1 hingga 10. Kan itu ya. Dijelaskan di satu persatu ya. Ya dilu siyamu kulli yawmin minha siyama sanatin. 1 Dzulhijjah sampai 9. Ditakdirkanlah ada kawan-kawan ini berjaya puasa 1 hari saja. Sama dengan puasa setahun. Tengok Rasulullah memberi semangatnya. Puasa 1 Dzulhijjah 2 sampai 9. 1 hari dikira sama seperti pahala setahun. Wa qiyamu kulli lailatin min qiyam lailatul qadri. Beramal ibadah malam 1 Dzulhijjah sampai 10 itu sama dengan kamu ibadah malam Lailatul Qadar. Ini tandanya Allah cintakan kepada kita sebagai hamba-Nya yang mau meningkatkan amal ibadah apabila 9 Dzulhijjah. Dah 70 tahun. Tadi malam kita ni di Bandar Keluar ada satu hamba dekat. Ustaz, aku dah 70 tahun kalau puasa Dzulhijjah paling-paling 9 Dzulhijjah hari Arafah saja. Tak dengar. Kalau daripada 1. Hari ini baru aku dengar. Alhamdulillah. Kita banyak soal ya. 1, 2, 3 sampai Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. 1 hari dikira puasa setahun. Bukan kita nak berpuasa nak dapat ganjaran pahala. Tapi ini satu penghargaan yang Allah tawarkan kepada kita. Umur kita dah 4, 5, 60 tahun tak pernah puasa 9 hari Dzulhijjah ya dah. Mana tahulah melalui walladzi jaa bisidqi wa saddaqa. Apa yang kita dengar benar, buktikan kebenarannya. Boleh? Memanglah nafsu kita ni kalau diajak amal-amal sunnah ni tak payah belajar, tak payah terusul. Kalau buat alasan, pandai buat alasan. Jelas kadar sunat. Kerjakan dapat pahala, tinggalkan tak dapat apa-apa. Ya. Ini kan kita belajar dulu masih ketika kecil. Sekarang kita dah ketika tua ya. Takkanlah kita masih rujuk kepada tarikh itu. Ya tak salah tarikh itu. Ya. Sunat kerjakan dapat pahala, tinggalkan tak dapat apa-apa. Tapi cuba kalau dengar khutbah, juru nikah, kalau baca khutbah nikah ini. Kalau tak gitu kadang kita tak faham ya. Saya percaya sikit saja dengan khutbah. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Bila ya? Siapa yang tidak amalkan sunnahku tidak diakui sebagai umat aku. Tak takut ke? Bukan sunnah Nabi itu kahwin saja. Ya. Termasuk wal fajri wal layalin, ini ada sunnah Rasulullah. Walladzi jaa biski wa saddaqa. Benar. Mana tahulah dapat 2 hari, 3 hari, 4 hari, alhamdulillah. Syukur-syukur.
tahun ini aku dengar wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bi. Cuba aku nak cuba nak penuh 9 hari boleh ya? Tapi kadang-kadang alasannya 9 hari. Kena hari Sabtu ke berapa? Rewang, jumputan, nyawit. Balik di mana letaknya wasaddaqa bi. Ini baru faman lam ya'mal bi sunnati, cerita bulan Dzulhijjah. Hari-hari sembahyang ini masya-Allah ya. Suruh sembahyang isyraq nanti lepas kuliah subuh nanti dah masuk untuk isyraq ya. 2 rakaat seperti haji dan umrah yang diterima kedua-duanya. Masya-Allah. Ayo sama-sama kita minta. Balik kepada cerita wajib ayyama idzin bi jahannam yauma idzin yatazakkarul insan. Kalau besok sudah dihadapkan kepada Allah, dia antara sudah berada di hadapan api neraka, barulah manusia sedar. Di kala itu manusia baru sedar, baru ingat, baru menyesal, baru merayu nak balik lagi ke dunia. Aku nak melakukan amal baik yang dulu masa aku ke dunia aku tak buat. Kalau tuan-tuan saya cakap ini masih belum yakin, buka surat Al-Mu'min ayat ke-97 ke 8 ya. Hatta idza jaa ahadamul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu sholihan bima tarak. Dah mati barulah balikkan aku hidup ke dunia. Aku dulu sembahyang 90 tahun tak pernah ikut pakaian sunnah Rasulullah. Saya buat ada yang itu boleh. Aku 90 tahun, 80 tahun, bermakna dah 70-80 kali menemui Dzulhijjah, tapi aku tak pernah puasa 9 hari. Boleh. Besok dah mati saja. Rabbi rji'uni, balikkan aku hidup pada nanti la'alli a'malu sholihan. Aku nak melakukan amal baik fima taraktu yang dulu aku diberitahu, diajar, dikempen, tapi aku tinggalkan, aku tak buat, aku pandang ringan. Besok baru menyesal. Ini lepas mati. Kalau kita baca surah Sajadah yang daripada Pak Imam, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mu'minun. Besok di akhirat baru merayu, balikkan aku hidup ke batu pahan lagi, dunia batu pahan. Aku nak melakukan apa amal-amal baik yang aku tak buat dulu, sekarang aku yakin. Dah di akhirat, di hari akhirat baru nama inna mu'minun, kami baru yakin. Apa guna yakin dah sampai ke alam akhirat? Apa guna menyesal nak balik lagi nak beramal sudah berada di alam akhirat? Balik lagi dah wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa. Sekarang inilah kita nak membenarkan, nak membenarkan apa yang disampaikan itu, buktikan betul-betul. Buat itu namanya benar. Baliklah teguran Rasulullah ini. Laisal iman bitaman, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu bil amal. Cantik bahasa ini ya. Akhirnya itu cukup menarik tu ya. Bukan iman dengan kita dengar tahu saja, kenangan saja. Ini sunnah. Semua ngarang saja ini sunnah, ini sunnah, sunnah. Itu namanya ngarang saja. Ya. Mau sematkan dalam hati. Dan yang cukup menarik kata Rasulullah, wasaddaqahu bil amal. Kalau kamu dah percaya ini sunnah Rasulullah, ini palingnya begini, untungnya begini, buktikan dengan amal. Lagi-lagi dah umur 70 tahun nak alasan lagi. Kalau dulu masih muda, aku nak rajin amal kalau dah tua. Mana ya? Ayub amalkan doa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam yang termaktub dalam surah A'raf dan rujuknya fatalaqa adamu min rabbi kalimat ini dan surah Baqarah. Di sana sebut kalimat saja. Allah ajar Nabi Adam beberapa kalimat. Maknanya Nabi Adam buat kesalahan di dalam surga, diturunkan ke dunia. Sampai ke dunia di negeri Sri Lanka Ceylonnya, Jabal Adam sana. Bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
kunna minal khasirin. Salahnya sikit saja. Tapi Nabi Adam ikrar di Jabal Adam sana, di Silo sana 40 tahun sambil menangis. Salah Nabi Adam sikit, salah kita banyak. Kita dah zalim kepada diri kita. Daripada balik dulu aku tak sembahyang ikut Rasulullah. Dah sampai pencen ini masih belum ikut juga Rasulullah. Banyak tak zalim? Masya Allah. Ayo sambil tuan-tuan berikrar Rabbana zalamna anfusana. Bangun malam itu dia dalam bersujud Rabbana zalamna anfusana. Baca alon-alon sikit dia. Pasal kita nak hayati ni kata-kata doa Nabi. Aku telah banyak melakukan kezaliman terhadap diri aku sendiri. Ya. Dah sembahyang daripada umur 7 tahun sampai 70 tahun. Masih tak kenal lagi sunnah Rasulullah. Misalnya aku zalim kepada diri aku sendiri. Boleh? Ya. Jadi kalau kita ikrar macam ni sambil kita baca, sambil kita hayati. Mana tahulah. Ya. Allah lembutkan hati. Kalau ibu-ibu baca Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku jadi suami isteri biarlah lembut hati aku. Aku tak pernah gaduh, aku tak pernah cakap kasar. Boleh bu? Orang batu pahat pun Allah terima keampunan dosanya. Orang sering melembut juga mudah-mudahan diterima. Itulah doa yang lebih dahulu dimakbulkan oleh Allah. Iza da'ahadukum li ahli bizaril ghaib. Apabila kita doa, kita niat hati aku doakan bukan doa untuk aku dan keluarga aku. Aku doa untuk seluruh umat Islam. Boleh? Itulah yang disebut oleh Allah. Wa asra'ul ijabati da'watul ahli li ahli bizaril ghaib. Doa-doa yang kita doa itu nak cepat dia punya mustajabnya apabila kita suka doakan kepada orang lain. Masya Allah. Ya. Walaupun benda ini sunnah ya kan? Berkat wal fajri wal layalin ashr. Kalau tak kita tak memahami mengapa Allah Taala sumpah. Sebab itu disoalkan oleh Allah ya. Allah soalkan doa. Apa dia persoalannya? Jujur dengan renung ya. Wal fajri wal layalin ashr. Wasyaba'i wal watr. Wal layli idza yasr. Hal fi zalika qasamul lidhi. Soalan ini, mengapa kalimah yang Allah gunakan sebab manusia diberi akal yang tak memikirkan. Mengapa Allah Ta'ala sumpah? Kalau Allah sumpah walayalin asir demi beberapa malam yang sebelum. Bermakna sumpah Allah Ta'ala itu ada rahsia, ada hikmah, ada muslihat, ada peluang, ada keuntungan yang Allah yang banyak. Tapi mengapa kita tak mau fikir? Cuma baca saja. Wal fajri wal layalin ashr. Cuma dengar saja. Bermakna tak sampai kepada waladhi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi. Ulaika humul muttaqun. Kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Buktikan apa yang kita dengar. Masya Allah. Semalam 2 hari semalam saya bacakan hadis kepada budak tahfidz ni ya. Dan dirujuk dalam kitab Tadribul Asrar hadis juzuk kedua tapi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun liman la ya'lam wa wailun lima alima thumma la ya'mal. Ayo sama-sama kita bincang. Maknanya celaka, neraka wet, binasa, rosak, kena seksa orang yang tak suka cari ilmu. Satu. Ya. Yang kedua, wa wailun. Celaka juga kata Rasulullah. Binasa juga, neraka wet juga. Liman alima, orang yang sudah ada ilmu dah tahu, sumalah ya'malu, tapi tak nak buat. Dah kena lagi. Tak nak belajar, tak nak duduk masih ilmu, celaka. Dah duduk lagi ilmu, dah dapat dah. Tapi tak nak amal pun celaka lagi. Biasa itu dia dengar cuma fawailul lil musallin, wailul lil likulli humadatil lumaza. Tapi Rasulullah beritahu wailun liman la ya'lamu wa wailun liman alima thumma la ya'mal. Dah tahu tapi tak nak buat.
Masya Allah. Dahlah kita dirugi. Dunia pun rugi. Kubur pun rugi. Akhirat pun rugi. Gila mana orang batu pada hari ini ada ruang kuliah subuh. Tak nak kuliah subuh. Ya. Umpamanya lah. Kan tak dapat jaminan. Yang disebut wa yujtanabu min azabil qabri. Orang yang boleh kuliah subuh dijauhkan daripada sebarang siksaan di alam kubur. Malam-malam saya bincang dengan Ustaz Nazri Jabatan Agama ya. Cerita mati ini. Banyak orang cerita mati semua cerita dan dengar. Cuba dibuktikan cerita mati. Ya. Wa'man di akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Kalau kamu dipimpin, diajak untuk amal kepentingan akhirat, ya. Macam mana kita boleh buat? Diberi paduan oleh Rasulullah. Kamu amal untuk kepentingan akhirat kamu macam besok mati. Hari ini kalau Tuhan tak nak kuliah, tak nak sembahyang Isyraq. Besok mati. Besok sembahyang Isyraq tak? Maknanya jangan ditempuh kalau amal akhirat. Wa amal di dunia ka'annaka ta'itu adalah kalau amal untuk kepentingan dunia seolah-olah macam hidup selama-lamanya. Maknanya kita boleh tempoh-tempoh. Tapi amal akhirat jangan ditempoh. Ini maksudnya Rasulullah. Inilah kesan orang yang mengingati mati. Ya, boleh. Kafa bil mauti wahidan. Orang yang selalu ingat mati dialah orang yang satu nasihat yang paling berkesan. Apabila kita ingat mati. Ya, contoh tidurlah. Ada pukul 4, pukul 5. Nak bangun berat. Tapi ingat mati. Besok mati aku tak boleh. Qiyamul lail. Bangun tak? Bangun. Contoh. Hari ini aku sembahyang tak pakai serban. Besok mati aku tak. Mati besok aku mati. Dah aku sembahyang tak pakai serban. Boleh. Inilah namanya semangat. Ya. Orang yang seperti ini disahkan oleh Rasul tengok. Orang yang paling cerdik. Ya. Bukan orang yang paling cerdik kalau anak kita PSSDM lulus ke 10A ke 15A. Tapi Rasulullah beritahu al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik ialah orang yang selalu muhasabah aku dah tua bagi dia bila aku nak amal lagi ya. Boleh. Dan beramal yang digunakan perlu apakah bekalan keperluan keselamatan aku bisa akan. Ini orang yang cerdik. Dia selalu memikirkan apa keperluan mati, apa keselamatan mati. Ini adalah orang yang cerdik. Alhamdulillah. Dia mana tahulah. Sama-sama lah kita hayati ayat yang ke-33 surah Zumar ni. Wallazi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Kita nak jadi orang yang bertakwa, kena buktikan betul-betul ilmu yang kita sudah dengar, sudah tahu, sudah faham, sudah yakin. Wa saddaqa bihi, bukan wa sadaqa ya, balik tadi ya. Sadaqa dengan sadaqa tak sama. Ini pentingnya kajian ya. Buktikan betul-betul. Jadi kita nak membuktikan kita kena mujahadah. Biasanya kalau kita nak diajak amal rasa berat pasal apa? Kita masing dikuasai oleh nafsu. Kita bulan Ogos ini nak nyambut merdeka. Kita berjaya, negara kita berjaya. Tidak. Kita perintah sendiri pasal kita nak merdeka. Alhamdulillah berjaya. Negaranya berjaya merdeka dah berpuluh-puluh tahun. Tapi rakyatnya merdeka tak. Habis kalau kita masih dijajah oleh nafsu, merdeka. Ayo sama-sama kita bincang. Ya. Selalu disebut, ya. Kalau berjaya, negaranya merdeka berjaya. Kalau rakyatnya tak berjaya, besok di akhirat yang masuk surga, neraka, orangnya ke negara. Jawapan sudah dijawab oleh Allah Ta'ala.
wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Yang akan masuk surga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orangnya, bukan negaranya. Tapi kalau orang yang tak bertakwa, nak wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Ini Al-Quran, bukan surah khabar. Ya. Allah nak hantarkan ke surga orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama. Ya. Macam mana kita nak jadi orang-orang yang mutakun? Balik lagi kepada 33. Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun. Kamu nak jadi orang yang takut, buktinya apa? Aku dah tahu buat. Kan gitu ya. Ayo sama-sama doa. Tuan jangan marah saya ya. Tuan doakan saya boleh cakap, saya boleh buat ya. Saya doakan tuan-tuan. Tuan boleh dengar, boleh buat. Kalau nak mustajab, saya dan tuan-tuan, ayo doakan yang tak datang ya. Yang tak datang ya. Tuan jiran tuan, kita doakan. Ya Allah berilah hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka boleh dengar macam tuan-tuan dengar. Mereka boleh diberi kesedaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah harapannya. Jadi dengan harapan semangat Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Biar seluruh umat aku selamat jadi ahli surga. Wala arka wala ahadan min ummati finnar. Aku tak reda kalau ada umat aku walaupun seorang dalam neraka. Cantik tak kasih sayangnya Rasulullah.